Assalamualaikum. Nama saya Wanurul Izzah Zakira binti Wan Ghazali. Saya Nur Natasha binti Muhammad Yusuf. Saya Nurul Amirah Salihah binti Azam. Saya Anis Hanani binti Muhammad Hanif dari kelas RCS 1433A. Okey, kat sini saya dari grup 2. Kalau boleh tengok dekat sini ada nama ahli kumpulan. Okey. Jadi kami akan membentangkan tentang makanan dan perubatan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa itu perubatan? Perubatan ni ialah sains dan amalan berkenaan diagnosis rawatan dan pencegahan penyakit. Tetapi tidak istilah dalam perubatan Islam yang hanya merujuk kepada jampi atau bahan-bahan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW semata-mata. Sememangnya berubat disuruh dalam Islam, apa sahaja ubat yang diberi mengikut kaedah perubatan yang betul dan diizinkan oleh syarak. Apa pula itu makanan? Makanan adalah sesuatu yang secara fizikalnya boleh dikenali sama ada dari segi warna, bentuk, bau dan juga rasa. Dalam bahasa Arab, makanan adalah at'imah, iaitu kata jamak kepada ta'am yang membawa maksud segala apa yang dimakan adalah untuk mendapatkan kekuatan badan. Apa itu sunnah? Sunnah atau as-sunnah bererti cara atau amalan, atau ia lebih dikenali sebagai kebiasaan. Maka apabila disebut sunnah Rasulullah SAW, ia bererti cara amalan dan kebiasaan Rasulullah SAW. Yang sekarang ialah perubatan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Hadis perubatan daripada Rasulullah SAW ialah ada 3, iaitu hadis yang menggalakkan rawatan perubatan apabila sakit dan memberikan prinsip-prinsip yang amat luas tentang kesihatan. Yang kedua, kenyataan-kenyataan yang dikenali oleh Rasulullah SAW tentang penyakit-penyakit tertentu dan masalah kesihatan, dan juga kaedah-kaedah rawatan sama ada secara spiritual ataupun perubatan. Dan yang terakhir ialah peranan hadis dalam hasil-hasil tulisan perubatan Nabi-Nabi. Cara mengamalkan perubatan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Terdapat 5 cara, iaitu bekam, sirih, inai, ruqyah dan juga habatus sauda. Yang pertama ialah bekam. Apa itu bekam? Bekam ialah kaedah membuang toksik dengan mengeluarkan darah kotor dari permukaan kulit yang bertujuan untuk mengeluarkan darah yang mengandungi toksik atau racun yang berbahaya dari badan melalui permukaan kulit. Di sini terdapat hadis bekam atau hijamah merupakan salah satu kaedah perubatan yang disukai dan digalakkan oleh Rasulullah SAW untuk umat Islam. Ianya tidak membatalkan puasa jika ia dilakukan ketika berpuasa, dan ia juga merupakan satu cara detoksifikasi yang sangat sesuai dan juga sangat selamat bagi umat Islam. Terdapat 10 titik bekam tradisional mengikut sunnah pada seluruh tubuh, tetapi juga boleh menggunakan lebih daripada 10 titik mengikut masalah yang dihadapi. Di sini terdapat penyakit-penyakit yang boleh diobati dengan bekam. Panduan asas sebelum berbekam: digalakkan berpuasa, ambil makanan ringan, elak minuman manis, elak aktiviti lasak, elak mandi selepas berbekam, jarakkan antara 2 jam atau mandi keesokan harinya, elak melakukan hubungan kelamin dalam tempoh 24 jam. Ini adalah contoh-contoh bekam. Yang kedua ialah sirih. Sirih adalah bertujuan untuk merawat kanser. Tetapi
adakah perbuatan ini mengikut cara perbuatan Islam ataupun sebaliknya. Amalan berubah ini bukanlah suatu yang disepakati atau dijaminkan keberkesanannya. Dikatakan daun sirih ini digunakan bersama dengan telur, tetapi tidak tahu sama ada ia akan merawat atau mengurangkan simptomnya sahaja. Terdapat satu testimoni yang mengatakan bahawa ianya dapat mengurangkan bengkak dan bersifat anti-tumor. Tapi tidak salah juga jika kita ingin menggunakan sirih dan telur dalam merawat penyakit, kerana ianya halal. Sirih dan telur itu halal, jadi tidak salah jika ingin menggunakannya. Tetapi jika ia melibatkan jampi-jampi yang tidak disyaratkan atau meminta pertolongan jin, maka kaedah ini tidak dapat dilakukan. Yang ketiga ialah inai. Inai dalam bahasa Arab iaitu al-hina, yang bermaksud tumbuhan yang makruf. Tujuannya ialah untuk mewarnakan rambut, jari, janggut dan juga dalam bidang perubatan untuk menyembuhkan luka, bisul, sakit kaki dan sakit kepala. Khasiat pokok inai. Kulit batang inai boleh digunakan untuk merawat penyakit hati seperti demam kuning dan bengkak hati serta juga cirit birit. Bunga digunakan untuk merawat masalah sakit kepala disebabkan cuaca yang panas. Akar boleh digunakan untuk merawat bisul. Daun boleh digunakan sebagai air rendaman daun untuk merawat keputihan dan masalah haid yang berlebihan. Daun juga boleh digunakan untuk mewarnakan tapak tangan, kuku dan kaki. Selain itu, daun juga boleh digunakan untuk menutup uban dan sebagai pewarna tekstil. Yang keempat ialah ruqyah. Ruqyah ialah gabungan ayat-ayat dari Al-Quran dalam bentuk doa dan permohonan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bertujuan untuk menghilangkan pelbagai penyakit termasuk penyakit kerohanian dan juga untuk menghalau jin di dalam badan dan di rumah. Syarat-syarat yang boleh kita untuk menggunakan ruqyah iaitu, 1. Kita benar-benar mengetahui bahawa gangguan ini berasal dari sihir atau serangan jin. 2. Penyakit yang dideritai benar-benar tidak bisa ditangani oleh medis. Maksudnya penyakit kita tidak dapat diubati di hospital dan tidak ada ubatnya. Yang ketiga, meskipun dapat ditangani oleh doktor ataupun pihak hospital, namun penderita benar-benar mengalami penderitaan yang luar biasa sakitnya hingga membahayakan jiwa atau imannya. Okey, ini adalah antara doa dan ayat-ayat ruqyah yang boleh kita gunakan. Antaranya ialah surah Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah dan juga surah-surah Muawwidh serta ini. Hukum ruqyah. Kat sini terdapat 2 ruqyah iaitu ruqyah syirkiyah dan juga ruqyah syariah. Okey. Ruqyah syirkiyah hukumnya adalah haram kerana ruqyah syirkiyah ini adalah metod pengusiran jin dari tubuh manusia atau penyembuhan penyakit dengan cara-cara yang mengandungi kekufuran. Contohnya, membaca jampi atau mantra dengan bahasa yang tidak jelas atau mungkin membaca doa yang tidak ada dalilnya disertai penggunaan jimat seperti
keris, bawang putih, bunga-bunga dan sebagainya. Manakala ruqyah syariah hukumnya ialah diperbolehkan, kerana ruqyah syariah ini adalah ruqyah yang dilakukan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, zikir atau doa-doa perlindungan yang memiliki dalil jelas sesuai dengan syariat agama. Namun begitu, kita harus percaya bahawa kesembuhan hanya berasal dari Allah SWT dan bukannya daripada ayat-ayat tertentu. Dan yang terakhir ialah habatus sauda. Habatus sauda ialah sejenis tumbuhan berbunga tahunan yang tumbuh secara aslinya di Asia Selatan dan Asia Barat Daya, bertujuan untuk memberikan kesihatan atau perubatan tradisional dan digunakan untuk merawat kencing manis. Cara pengambilannya ialah sebaik-baiknya diamalkan untuk sebanyak 5 hingga 7 biji sehari. Hukum mengamalkan perubatan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Ianya harus jika seseorang itu masih dapat menanggung kesakitan yang dialaminya ataupun penyakitnya itu masih belum mencapai tahap yang serius, tahap yang kritikal. Wajib jika seseorang itu sudah tidak dapat menahan kesakitan yang dihadapinya itu. Ianya sunat jika seseorang itu berubat dengan niat nak mengikut sunnah Rasulullah SAW, dan ianya haram jika seseorang itu beriktikad bahawa kesihatan bahawa penyakitnya itu dapat disembuhkan oleh ubat semata-mata, sedangkan Allah SWT yang menyembuhkan penyakit. Kelebihan mengamalkan perubatan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Kelebihan bekam ialah ianya dapat membantu meringankan tubuh, kerana darah kotor yang terkumpul di bawah permukaan kulit itu menyebabkan kita rasa berat dan malas. Membantu memecahkan lemak, peluh dan melegakan demam. Membantu memulihkan ketegangan urat leher, pinggang dan urat sendi di kaki. Membantu menajamkan penglihatan. Peredaran darah yang dekat mata tersumbat dan menyebabkan penglihatan kabur. Jadi bila kita berbekam, ia dapat menerangkan penglihatan kita. Membantu membuang angin dalam badan, melegakan pernafasan dan sistem perkumuhan. Membantu mencegah kebas kaki dan membantu meredakan serangan angin ahmad. Mengeluarkan darah toksik dan melancarkan peredaran darah yang tersumbat. Membantu menghilangkan pening. Kelebihan sirih pula ialah merencatkan pertumbuhan sel kanser seperti payudara, paru-paru, kolon dan pankreas. Mengatasi masalah sakit gigi, gusi, berdarah dan mulut berbau. Caranya ialah dengan mengunyah beberapa helai daun sirih tersebut dan kumur, dan sebaik-baiknya dilakukan sebanyak 3 kali sehari. Dapat meredakan sakit kepala dengan cara minum campuran daun sirih, pucuk jarak dan jintan hitam. Dapat melancarkan haid dengan cara merebus hingga mendidih dan biarkan ianya suam sedikit dan minum ketika haid ataupun selepas haid. Dan yang sekali ialah merawat resdung dan menerangkan penglihatan. Caranya ialah dengan menyedut air rebus sirih tersebut secara perlahan-perlahan semasa kita mencuci muka, dan
ketika kita menyedut air tersebut, janganlah tutup mata dan supaya ia dapat menerangkan penglihatan kita. Kelebihan inai ialah dapat menyembuhkan luka dengan cara membersihkan luka, kemudian meletakkan daun inai yang dah ditumbuk dan dihancurkan ke atas luka tersebut. Selain itu, ia dapat menghilangkan rasa sakit kepala dengan cara tumbuk halus daun inai, kemudian campurkan dengan cuka dan sapu ia dekat dahi. Ketiga, melegakan sakit perut dengan cara mencampurkan daun inai segar dengan inai kering dan minum. Dapat menyelesaikan masalah haid berlebihan dan juga keputihan, iaitu dengan minum jus daripada daun inai segar. Boleh juga untuk merawat masalah sakit tuan seperti ejakulasi yang tidak terkawal. Kelebihan ruqyah ialah ianya dapat memberikan kebaikan untuk orang lain, mengusir gangguan dari jin dan syaitan, dapat memberikan perlindungan kepada diri sendiri, menyembuhkan penyakit, meningkatkan kesihatan tubuh badan, dapat mengurangkan stres, menenangkan hati, lebih mendekatkan diri dengan Allah SWT dan mendapat kekuatan daripada Allah SWT. Dan yang terakhir ialah kelebihan habatus sauda. Ianya dapat membantu mendegarkan batuk dan sesama, membantu penghidap lelah dan masalah pernafasan, memperbaiki dan memperkuatkan fungsi hati, membantu mengawal darah tinggi dan hypertension, membantu merendahkan kolesterol, membantu mengimbang paras insulin atau gula dalam badan, membantu melancarkan peredaran darah, membantu meningkatkan penghasilan susu ibu. Dan habatus sauda ini kelebihannya ianya dapat digunakan sebagai anti-kanser atau antioksidan dan boleh digunakan sebagai antihistamin atau cegah alahan. Ianya juga dapat membantu memperkuatkan sistem imunisasi. Berikut ialah tips kesihatan daripada Rasulullah SAW. Saya ingin membentangkan tentang pemakanan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Pertama saya nak cerita apa itu makanan. Makanan merupakan bahan-bahan yang boleh dicerna. Biasanya terdiri daripada karbohidrat, lemak, air, protein dan mineral yang boleh dimakan atau diminum oleh manusia dan haiwan untuk mendapat nutrien. Seperti semua tahu bahawa makanan sangat penting untuk membekalkan tenaga dan meningkatkan kesihatan. Kesihatan sangat penting bagi kita untuk melakukan ibadat yang sempurna. Kesihatan merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita kena ambil makanan yang baik, suci, halal untuk menjaga kesihatan kita. Agama Islam sangat menitik berat, sangat mengambil berat tentang pemakanan umatnya kerana dalam pemakanan berkait rapat dengan kecerdasan, kesihatan dan keimanan seseorang. Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168, "Hai manusia, makanlah sebahagian daripada makanan yang ada di bumi ini yang halal dan baik.
Rasulullah pernah menasihatkan umatnya supaya mengamalkan cara makan yang betul bagi menjamin kecerdasan dan kesihatan yang optimal. Rasulullah juga mengingatkan kita supaya sentiasa bersederhana dalam makan dan minum. Sebab makan tu satu keperluan saja dan bukan tujuan hidup manusia. Jadi kita makan, sebagai contoh kita makan hanya untuk mengisi perut yang kosong untuk melakukan sesuatu pekerjaan ataupun tanggungjawab dan bukannya mengikut nafsu sehingga boleh menyebabkan pembaziran. Ini dijelaskan dalam maksud hadis riwayat At-Tirmizi nombor 2380. Tiada ruang atas saluran yang lebih buruk yang harus diisi oleh seorang anak Adam melainkan perutnya sendiri. Tetapi jika dia terpaksa mengisi neraka, maka isikanlah sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan minuman dan sepertiga dari pandangan dengan udara. Okey, seterusnya kita boleh lihat petunjuk Rasulullah SAW dalam hal makan. Yang pertama, baginda tidak pernah menolak apa yang sudah ada. Yang kedua, baginda tidak mengeluh dengan apa yang tidak dimilikinya. Malahan baginda memberikan petunjuk untuk memakan makanan yang mudah diraihnya. Baginda memerintahkan agar orang yang suka mendapat makanan itu bersabar meskipun dalam keadaan terlalu lapar. Yang ketiga, baginda tidak pernah mencela makanan. Dan yang keempat, baginda memakai dan menyukai gula-gula dan madu. Okay, next. Sifat makan Rasulullah SAW. Yang pertama, rezeki yang diperolehinya perlu menjalani jalan yang sah dan halal. Rasulullah selalu berwuduk atau mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, Rasulullah SAW meletakkan makanan di atas tanah atau di atas tikar yang dibentangkan di atas tanah. Yang keempat, Rasulullah duduk dengan baik di atas tikar dan tidak mengubah duduknya sama sekali. Yang kelima, baginda niat makan adalah untuk menambah ketakwaan dan ketaatan. Yang ke-6, baginda merasa cukup dengan apa yang ada. Baginda sentiasa bersyukur dengan apa yang ada. Yang ke-7, baginda berusaha untuk meramaikan orang untuk menyertai makan. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW memulakan makan sebelum para sahabat untuk menambahkan keberkatan. Ini adalah sunnah Rasulullah dalam minum. Yang pertama, Rasulullah memulakan dengan Bismillah. Yang kedua, Rasulullah menarik nafas 3 kali dalam minum. Rasulullah sentiasa minum sambil duduk. Dan yang keempat, Rasulullah minum 3 kali teguk. Lepas tu Rasulullah tak pernah meniup dalam air minuman. Biarkan air itu sejuk sendiri dan jangan tiup. Dan yang keenam, disudahi dengan Alhamdulillah. Okay, next. Ketika makan Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah mencuci tangan dan membaca Bismillah serta berdoa.
Yang kedua, makan dengan tangan kanan. Ketiga, mengambil makanan yang paling dekat. Yang keempat, larangan Rasulullah mengambil 2 buah kurma dalam satu suapan. Yang kelima, Rasulullah SAW memerintahkan untuk tidak makan dengan berdiam diri. Rasulullah menghadam makanan sehingga lembut. Rasulullah menjilat jari-jari sesudah makan. Yang seterusnya, perintah Rasulullah membaca Alhamdulillah dan doa serta mencuci tangan setelah makan. Seterusnya, membersihkan tempat makan. Dan Rasulullah menutup bekas makanan dan membaca Bismillah. Ada 3 sebab kenapa Rasulullah perintah untuk menjilat jari-jari sesudah makan. Yang pertama, Al-Qadi Iyad berpendapat bahawa alasan menjilati jari-jari setelah makan adalah agar tidak meremehkan makanan sedikit. Yang kedua, Ibnu Daqiqil Aid mengatakan bahawa alasan menjilati sisa makanan pada jari adalah agar tidak mengotori kain pengusak, iaitu sapu tangan. Dan yang ketiga, disebutkan bahawa hal itu merupakan salah satu jenis dari tawaduk. Selain hal itu juga menunjukkan sedikitnya makanan yang masuk ke dalam perut dan memperbanyakkan air, kerana juga air sedikit di negeri Arab. Ketiga-tiga jari itu adalah ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Imam Ghazali mengatakan makan dengan satu jari merupakan suatu kesombongan, dengan 3 jari adalah sunnah, dan makan dengan lebih dari 4 jari merupakan suatu kebagusan. Maka seterusnya, contoh makanan sunnah Rasulullah. Yang pertama, air zam-zam. Yang kedua, anggur. Ketiga, susu. Keempat, kurma. Dan kelima, daging kambing bahagian lengan. Ini contoh makanan sunnah, makanan yang bernama sunnah. Kelebihan makanan sunnah. Air zam-zam mempunyai struktur molekul air yang unik dan bersifat berakali, dapat mengimbangi keasidan di dalam badan, mengandungi banyak mineral seperti fluorida, kalsium, klorida, sulfat, bikarbonat, kalium dan natrium. Air zam-zam juga memberi manfaat kepada seseorang mengikut hajat baik orang tersebut. Kedua, anggur. Anggur mempunyai kandungan vitamin C dan B6 cukup tinggi serta mineral kalium yang berfaedah untuk saluran pencernaan dan saluran kencing kerana bersifat diuretik. Biji anggur juga mengandungi antioksidan phytonutrient sebagai penguat kolagen, meningkatkan fungsi pembuluh darah dan anti penguat. Seterusnya, kulit anggur kaya dengan flavonoid yang dapat mencegah risiko strok dan darah tinggi, dan anggur juga mengandungi tanin yang mampu mencegah kerusakan gigi. Susu. Susu mengandungi khasiat yang lengkap terdiri daripada protein, lemak dan mineral yang dapat membantu pembentukan tulang serta mencegah penyakit anemia. Kajian mendapati bahawa susu kambing dapat memberikan lebih khasiat makanan kepada badan berbanding susu lembu. Kambing merupakan haiwan ternakan pertama di dunia dan merupakan susu yang paling digemari oleh Nabi Muhammad SAW. Minuman semula jadi yang mengandungi nutrien yang seimbang dan lengkap kerana kaya dengan protein, karbohidrat, lemak, vitamin
mineral dan air. Khasiat dan kelebihan lain yang ada pada susu kambing ialah mudah hadam dan sesuai untuk pemakanan bayi dan orang dewasa, dan mujarab untuk rawatan gastrik dan ulcer. Yang kedua, mencegah penyakit diabetes, sangat baik melawan virus yang membawa penyakit, sangat mujarab untuk kanak-kanak yang cerit bilik dan anahan susu lembu, dan yang terakhir, boleh mencegah penyakit kanser. Seterusnya, kurma. Kurma mengandungi 15 jenis garam dan mineral, kaya dengan vitamin, kadar karbohidrat yang tinggi, mengandungi selenium yang diperlukan oleh sistem pertahanan badan bagi mencegah kanser, mengandungi 23 jenis asid amino, sebahagiannya tidak ditemui dalam buah-buahan yang popular seperti orange, apple dan pisang, dan kurma juga mengandungi fluorin yang membantu meningkatkan kesihatan gigi. Kurma merupakan makanan kesukaan Nabi Muhammad dan menjadi hidangan hari baginda. Seterusnya, daging kambing bahagian lengan. Rasulullah suka bahagian ini kerana mengandungi kurang lemak, paling lembut, mudah dihancurkan atau dihadamkan, mengandungi banyak zat besi dan memberi tenaga untuk kekuatan otak kita. Ini adalah sifat makanan Rasulullah. Yang halal adalah baik, halal, bersih, terhindar dari hal haram. Benda hal haram tu adalah najis, makan najis, membahayakan, memabukkan, hak milik orang lain dan haiwan yang haram. Itu sahaja daripada saya dan saya serahkan bahagian lain itu kepada ahli kumpulan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Saya daripada grup 2. Tajuk grup saya ialah perubatan dan makanan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Tajuk yang saya akan terangkan ialah 4.3 iaitu makanan sunnah sebagai rawatan pelbagai penyakit. 4.4 penjagaan kesihatan menerusi amalan hidup Nabi. Yang pertama ialah objektif. Objektif yang pertama ialah menggambarkan jenis makanan mengikut sunnah serta menerangkan khasiatnya pada tubuh badan manusia. Dan yang kedua, menggambarkan jenis perubatan mengikut sunnah serta menerangkan kelebihannya. Yang ketiga, menggambarkan jenis makanan sunnah serta menjelaskan fungsinya sebagai rawatan kepada pelbagai penyakit. Yang keempat, menjelaskan cara-cara untuk menggalakkan umat Islam agar mengamalkan perubatan dan makanan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Yang kelima, menggambarkan senario yang berlaku semasa penghayatan sunnah, menjelaskan penjagaan kesihatan menerusi amalan hidup Nabi. Seterusnya, subtopik 4.3 makanan sunnah sebagai rawatan pelbagai penyakit. Sebelum itu, saya ingin menekankan bahawa makanan adalah perkara yang sangat penting kerana makanan yang kita makan akan memberi kesan kepada tubuh badan kita sama ada kesan positif atau kesan negatif. Antara makanan sunnah yang dijadikan sebagai rawatan pelbagai penyakit ialah pertamanya ialah madu, pisang dan delima. Madu mengandungi vitamin A, vitamin B dan vitamin C. Madu juga mengandungi zat-zat mineral seperti kalium, magnesium, kalsium, natrium, sulfur, besi dan fosfat. Dan madu juga merupakan sejenis manisan semula jadi yang dihasilkan oleh lebah. Madu merupakan salah satu sungai yang terdapat di dalam syurga. Kita dapat lihat melalui surah Muhammad ayat ke-15. Kelebihan madu. Yang pertama, antiseptik penyembuh luka. Dalam madu, terdapat bahan antiseptik yang berfungsi sebagai penyembuh luka dengan memberi kelembapan dan meningkatkan aliran nutrien pada bahagian luka tersebut. Seterusnya, antioksidan dalam madu dapat membantu meningkatkan sistem imun badan. Dan yang ketiga, madu dapat membantu meningkatkan kadar metabolisme yang bertujuan membantu dalam proses pencernaan makanan.
Yang terakhir ialah antibakteria, membantu melawan patogen jahat seperti virus. Makanan sunnah seterusnya ialah pisang. Pisang atau nama saintifiknya ialah Musa acuminata. Pisang mudah dijumpai di kawasan subtropika dan tropika. Pisang mengandungi khasiat seperti protein, karbohidrat, kalsium dan zat-zat lain. Jenis-jenis pisang yang terdapat di Malaysia yang pertama ialah pisang kelak siam, pisang tanduk, pisang raja dan pisang serendah. Kelebihan pisang. Yang pertama ialah pisang dapat memberikan tenaga kepada tubuh badan. Oleh itu, kita digalakkan untuk mengambil pisang pada waktu sarapan bagi meningkatkan tenaga untuk kita melakukan aktiviti seharian kita. Yang kedua, dijadikan sebagai enjin anti-ulcer terutamanya untuk ulcer gastrik. Caranya ialah campur setengah cawan madu dan setengah cawan susu panas dalam satu bekas dan masukkan satu sudu tepung kulit pisang kering. Yang ketiga, pisang dapat meningkatkan sistem penghadaman dan dapat merawat masalah perut seperti sembelit. Yang keempat, mengawal tekanan darah. Yang kelima, membantu penyerapan makanan dalam darah kerana dalam pisang terdapat bahan yang mudah diserap seperti glycogen. Dan yang terakhir ialah pisang dapat mengatasi masalah anemia. Saya akan menerangkan lebih lanjut tentang masalah anemia. Anemia, satu keadaan di mana tubuh seseorang kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Fungsi hemoglobin adalah untuk mengangkut oksigen daripada paru-paru ke seluruh badan. Terdapat 3 jenis kelas utama anemia. Yang pertama ialah kehilangan darah angkut atau hemoglobin yang disebabkan kecederaan atau kehilangan isi padu darah yang banyak dalam jangka masa yang lama. Dan yang kedua, pengeluaran atau penghasilan sel darah merah yang kurang. Dan yang ketiga, pemusnahan sel darah merah yang berketerlaluan, hemolysis. Zat besi dan vitamin B12 yang terdapat dalam pisang akan memulihkan anemia. Makanan sunnah seterusnya ialah delima atau nama saintifiknya Punica granatum. Delima mengandungi kandungan lemak dan protein yang sangat rendah. Delima berasal daripada Asia Barat Daya dan delima kaya dengan unsur nutrien seperti fosforus, kalsium dan vitamin C. Delima adalah sejenis pokok rennet dan berbuah. Kelebihan delima. Yang pertama, delima dapat mengawal tekanan darah. Pesakit jantung sangat digalakkan untuk makan delima kerana dalam delima terdapat bahan anti-inflamasi pada salur darah dan berfungsi mengawal tekanan darah badan kita. Selain itu, aspirin yang terdapat dalam delima dapat mengelakkan pengumpulan darah dan dengan itu, darah dapat mengalir dengan lancar. Bahan antioksida dalam delima dapat meningkatkan sistem imunisasi badan. Dapat memberi manfaat kepada wanita mengandung, seperti dapat meningkatkan peredaran darah kepada janin, membantu perkembangan fetus atau janin. Yang terakhir ialah mengelakkan pembentukan radikal bebas. Subtopik 4.4 iaitu penjagaan kesihatan menerusi amalan hidup Nabi. Saya ingin menekankan bahawa kesihatan amatlah penting bagi memudahkan kita untuk melakukan aktiviti seharian seperti kita bekerja dan sebagainya. Antara cara penjagaan kesihatan menerusi amalan hidup Nabi ialah melalui senaman Rasulullah melalui solat, ibadat puasa dan doa Rasulullah ketika solat. Puasa. Maksud puasa ialah menahan diri daripada melakukan perbuatan yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Terdapat 2 jenis puasa iaitu puasa wajib iaitu puasa pada bulan Ramadan dan puasa sunat iaitu seperti puasa sunat hari Khamis dan hari Isnin. Dan puasa adalah salah satu ibadat yang dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Puasa merupakan rukun Islam yang ketiga. Kelebihan berpuasa. Yang pertama ialah meningkatkan daya tumpuan. Sebenarnya apabila perut kita penuh dengan makanan, ia akan membuatkan kita lebih mengantuk dan penat. Yang kedua ialah menyegarkan badan. Kenapa apabila kita berpuasa, badan kita akan segar kerana badan kita dapat berehat daripada melakukan aktiviti memproses makanan yang kadang-kadang menyebabkan badan kita letih. Yang ketiga, menstabilkan kadar gula dalam darah dan mengurangkan tekanan darah dalam badan. Kita hanya boleh makan pada waktu berbuka sehingga bersahur sahaja.
Kuantiti makanan yang kita ambil pun hanyalah sedikit berbanding hari-hari biasa. Jadi kita dapat elakkan diri kita daripada mengambil kadar gula dan garam yang berlebihan. Dengan itu, kita dapat menambah baik fungsi kardiovaskular. Sebagai info tambahan, statistik menunjukkan 3 juta rakyat Malaysia yang mengalami kencing manis dan 1 daripada 3 orang remaja mengalami masalah darah tinggi. Akhir ialah dari segi psikologi. Kita dapat elak diri kita daripada sifat pemarah dan melatih diri kita untuk bersifat penyabar. Kerana semasa berpuasa, kita perlu bersabar menunggu waktu berbuka, bersabar daripada melakukan aktiviti yang membatalkan puasa. Emosi adalah sangat penting dan perlu diambil kira kerana apabila emosi tidak stabil, hormon dalam badan akan menghasilkan hormon yang tidak stabil. Seterusnya ialah senaman Rasulullah melalui solat. Solat merupakan rukun Islam yang kedua. Solat ialah perkara yang pertama dihisab di akhirat kelak. Terdapat 2 jenis solat iaitu solat sunat dan solat fardu. Solat sunat seperti solat sunat witir, solat sunat duha. Dan solat sunat fardu iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Pergerakan-pergerakan dalam solat dapat mempengaruhi tubuh badan kita. Pertama, qiyam. Semasa qiyam, abdomen dalam badan kita akan membuka bagi memudahkan sistem pernafasan berfungsi serta melancarkan pergerakan sendi badan dan dapat menghindari daripada masalah persendian seperti penyakit kekakuan sendi. Rukuk memperkuatkan sistem otak dan dapat dijadikan terapi untuk menyembuhkan sakit tulang belakang. Sujud. Keadaan apabila kita sujud, jantung kita akan menghasilkan kadar denyutan yang rendah. Ini akan membolehkan aluran darah seperti arteri dan vena dapat mengalir dengan baik ke seluruh badan dan paru-paru. Duduk antara dua sujud. Posisi duduk di antara dua sujud ialah di mana tumit kaki akan menekan jari-jari kaki. Posisi ini akan menekankan otot-otot pada pangkal paha dan menghasilkan gerakan pada sendi dan otot dalam jumlah yang besar secara automatik dan dapat menghindarkan penyakit saraf paha. Tahiyat akhir. Tahiyat akhir di mana otot lantai pelvik akan diaktifkan dan mengurangkan ketidakfungsian ereksi serta melancarkan pergerakan otot leher. Yang terakhir ialah doa Rasulullah ketika solat. Maksud doa. Doa ialah rayuan kepada Tuhan dengan cara mengangkat tangan ke hadapan dan menghala tangan ke atas. Antara doa Rasulullah ketika sujud ialah Allahumma laka sajadatu wa bika amantu wa laka aslamtu wa jada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maksudnya, ya Allah, hanya untukmu aku melakukan sujud, hanya kepadamu aku beriman dan hanya kepadamu aku berserah diri. Wajahku bersujud kepada zat yang telah menciptakan dan membentuknya serta yang telah membelahkan pendengaran serta penglihatannya. Maha tinggi Allah sebaik-baik pencipta. Riwayat Muslim. Dan antara doa Rasulullah ketika rukuk yang pertama ialah Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu anta rabbi khashi'an sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa azmi wa asabi lillahi rabbil alamin. Maksudnya, ya Allah, kepadamu aku rukuk, kepadamu aku berserah dan kepadamu aku bertawakal. Pendengaranku, pemandanganku, darahku, dagingku, tulangku, sendiku, semuanya kusyuk tunduk kepada Allah Tuhan semesta alam. Riwayat An-Nasa'i. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khashi'an laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Maksudnya, ya Allah, kepadamu aku rukuk, kepadamu aku beriman dan kepadamu aku berserah diri. Kusyukkanlah pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku dan urat-uratku telah tunduk kepadamu. Riwayat Muslim. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi saya dari kumpulan 3 akan membuat pembentangan seperti yang kita tahu tadi dekat awal-awal video ni. Presenter pertama dah cakap topik dia ialah perubatan dan pemakanan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Okey. Jadi yang pertama, video awal tadi ada yang telah menerangkan, berkongsi tentang perubatan-perubatan sunnah, pemakanan-pemakanan sunnah. Kemudian ada juga yang menceritakan tentang perkaitan antara makanan sunnah itu sebagai rawatan kepada pelbagai penyakit. Ada juga yang berkongsi tentang penjagaan kesihatan menerusi amalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, saya di sini akan berkongsikan tentang senario semasa penghayatan sunnah. Jadi kalau kita nak ceritalah senario ni adalah kita panggil senario isu-isu, masalah-masalah yang terkandung semasa penghayatan sunnah itu. Jadi yang kami akan ceritakan dekat sini adalah sunnah tentang dalam perubatan, sunnah dalam pemakanan. Jadi saya nak berkongsikan senario tentang penghayatan sunnah tu dalam perubatan. Perubatan kan ada banyak kan. Saya tak dapatlah nak berkongsikan senario yang kesemua senario dalam perubatan sunnah ni. Jadi saya ambil lah satu sunnah dalam perubatan, iaitu kita panggil rawatan Islam. Rawatan Islam ataupun dikenali sebagai ruqyah. Okey, jom kita tengok Okey, jadi senario dia kita nak ceritakan apa dia larangan-larangan dalam pengubatan dan perubatan Islam serta jenis rawatan yang diharamkan dalam Islam. Okey, yang pertama, sumber ambilan dan bacaan tu. Okey, rawatan berdasarkan jampi mantera, jampi yang dibenarkan dalam syarak. Ini yang dibenarkan ya. Menjampi pesakit disebut dalam bahasa Arab iaitu sebagai ruqyah. Okey, yang saya sebut tadi ruqyah ataupun kita panggil rawatan Islam. Okey, ruqyah ni dibenarkan dalam Islam. Menjampi orang menggunakan bahasa khusus seperti Jawa, Inggeris dan Sepanyol diharuskan syarak dengan syarat bacaan itu diketahui maknanya dan tidak ada sebarang petanda syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, ringkasan ya, nak cakap sumber ambilan dan bacaan ni bila mana kita nak buat ruqyah tu hendaklah dalam kita ambil daripada Al-Quran, bukan jampi, bukan mantera. Sudah tentulah kalau apa-apa jampi mantera tu mungkin membawa kepada syirik, macam kita panggil jin, macam tu kan. Itu dah memang bukan sunnah lah orang kata kan. Okey, jadi ruqyah ni kalau nak tahu boleh tengok dekat YouTube. Ada ruqyah ni, ada turutan-turutan bacaan dia kan untuk merawat pesakit. Al-Fatihah, Al-Baqarah, surah-surah yang terpilih dan sebagainya. Okey, seterusnya kita tengok sifat perawat. Jadi sifat perawat ni macam kalau kita pergi dekat pusat untuk rawatan Islam, kan ada ustaz-ustaz yang merawat. Okey, jadi kita nak tengok sifat perawat ni. Okey, perawat dilarang mendakwa dirinya sebagai kasyaf. Apa itu kasyaf? Kasyaf ni dia dapat mengetahui dan melihat perkara-perkara ghaib. Okey, kemudian pengijazahan hanya melalui cakera padat, buku, internet atau apa-apa sahaja tanpa berguru. Jadi perawat ni hendaklah dia beriman betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepercayaan dia itu teguh kepada Allah. Dia tak ada kepercayaan kepada benda-benda lain. Lepas tu kalau dia tu mendakwa diri dia kasyaf, macam mana tu kan? Itu larangan dia lah. Macam Ayah Pin sebagai contoh, kan sesat itu kan. Jadi
tak boleh lah benda tu untuk mengamalkan dalam perubatan sunnah ni. Okey. Seterusnya kita tengok cara merawat dan kaedah yang tidak boleh digunakan semasa rawatan. Okey, jadi rawatan yang berdasarkan sihir, khurafat dan pemujaan, perubatan menggunakan jin, yakni makhluk halus, itu pun tidak boleh digunakan. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat slide ni, saya kongsikan sihir, khurafat dan pemujaan. Dekat sini ada 3. Mari kita tengok apa dia perbezaan dia kan. Jadi sihir ni okey, seperti santau, diguna-guna macam macam ni, macam orang hantar sesuatu dekat dia dengan sebab untuk dia jatuh ke. Maksudnya macam tiba-tiba tak ada apa, tiba-tiba kita sakit. Sakit bukan biasa-biasa pula tu, sakit-sakit macam sakit kena kacau ke apa ke. Itu adalah perbuatan sihir lah tu. Okey. Okey, seterusnya khurafat. Percaya azimat dapat menghalang bahaya. Contohnya macam seseorang ni dia jumpa ada satu tangkal macam unik lah kan bentuk dia kan. Mungkin lepas tu dia dah tengok tangkal tu bentuk macam gambit ke apa kan. Lepas tu dia dah tengok, lepas tu dia pakai. Kemudian dia pula cakap macam dia pakai je lah sepanjang hidup dia kan. Lepas tu dia cakap dia menyatakan lah macam kalau aku dah pakai tangkal ni, aku takkan kena apa-apa bencana, apa-apa kemalangan. Okay, itu kita dah panggil khurafat lah. Percaya kepada sesuatu benda dapat menghalang dari bahaya atau apa-apa malapetaka. Okey, seterusnya pemujaan. Kunjungi kubur. Typo. Kunjungi kubur yang dianggap keramat. Okey, maafkan saya. Seterusnya kita tengok bahan-bahan rawatan. Rawatan yang menggunakan bahan-bahan yang haram. Rawatan yang menggunakan bahan-bahan najis. Perubatan yang menggunakan tangkal azimat. Ini kita dah cerita tadi. Khurafat tu kan. Itu adalah dilarang dalam pengamalan perubatan sunnah. Okey. Okey, kita tengok. Okey, rawatan yang membawa mudarat besar dan bencana dahsyat kepada pesakit. Semua jenis rawatan yang boleh membunuh pesakit, mencacatkan sebahagian anggotanya, menyebabkan anggota tidak dapat bergerak ataupun menghodohkan rupa bentuk bahagian-bahagian anggota yang dirawat dan sebahagiannya. Okey, dekat sini nak cakap macam okey, katakanlah kita sakit. Lepas tu kita pergi buat rawatan, satu-satu rawatan, katanya dekat rawatan Islam tu kan. Tapi bila kita dah pergi, lepas tu kita balik, penyakit kita semakin teruk. Lepas tu mesti ada something. Faham tak? Macam mungkin bukan pertolongan Allah kita pergi tu. Orang yang merawat tu tidak menggunakan pertolongan Allah barangkali. Jadi penyakit kita semakin teruk kan. Jadi itu adalah dilarang lah. Ini kita panggil senario-senario apa yang berlaku dekat ruqyah ni kan. Macam pergi dekat mana-mana pusat rawatan Islam. Dia kata dia buat ruqyah. Padahal dia baca mantra lain. Adalah ayat-ayat Al-Quran tapi dia selit juga mantra lain. Itu adalah dilarang. Inilah senario-senario yang berlaku. Okey. Seterusnya. Okey. Habis tentang senario pengamalan sunnah Nabi dalam perubatan tadi. Kita bergerak kepada pemakanan. Senario tentang pemakanan sunnah ni. Okey. Kalau ikut presenter sebelum ni, yang awal tadi dia ada cerita tentang apa itu kan makanan-makanan sunnah, khasiat dia, kelebihan dia, macam mana ia berfungsi. Okey. Okey, contoh makanan sunnah ni memang banyak lah kan.
kurma, madu lebah, susu kambing, kismis, halia, labu, lagi roti apa? Roti gandum kan? Tak silap. Okey, kemudian buah delima dan sebagainya. Banyaklah. Okey. Jadi dekat sini nak cerita senario. Dia okey. Senario dalam pemakanan sunnah Nabi ni, okey, contoh dalam pemakanan tu kan, macam orang kita selalu sebut tau, lebih tak apa, tapi kurang jangan. Tak makan ni. Okey? Tapi sedangkan Nabi kita ni ajar hendaklah berhenti sebelum kenyang. Itu salah satulah senario dalam pemakanan. Lagi contoh lagi kan, orang kata makan daging kambing ni sunnah Nabi. Tapi sebenarnya benda tu adat je. Sebab kan, okey, kalau kita makan daging kambing dengan niat nak ikut sunnah, kita dapatlah pahala. Tapi kalau kita makan melantak saja, tak ada niat nak ikut sunnah kan, jadi tak dapat apa-apa lah, kita dapat kenyang je. Okey, seterusnya, okey. Cara untuk menggalakkan umat Islam agar mengamalkan perubatan dan pemakanan mengikut sunnah. Okeylah, kalau kita nak cakap menggalakkan umat Islam ni untuk mengamalkan perubatan dan pemakanan mengikut sunnah ni, kegagalan untuk memahami definisi sunnah adalah faktor yang ada dalam kalangan kita untuk mengabaikan dengan alasan ia hanya perbuatan sunat. Bila kita buat, dapat pahala. Tapi kalau kita tak buat, bukan dapat dosa pun. Tak dapat apa-apa pun kan. Tak dapat dosa pun lah kalau kita tinggalkan. Okey, tapi sedangkan konteks sunnah itu luas. Dia merangkumi segala perkara-perkara wajib yang perlu dilaksanakan, termasuklah solat 5 waktu, mengeluarkan zakat, lepas tu puasa di bulan Ramadan. Jadi nak cakap kita boleh buat sunnah tu daripada perkara-perkara yang basic je. Macam okey, kita solat, kita bayar zakat, kita puasa, automatically perlahan-lahan akan timbul rasa cinta untuk rasa suka, rasa minat untuk mengetahui, untuk mengikuti semua sunnah-sunnah Nabi. Jadi kalau tengok dekat slide ni, ada share tentang cara-cara dia ni, berkempen, buat didikan keluarga. Maksudnya parents cerita dekat anak-anak macam mana, apa itu sunnah-sunnah Nabi dari segi pemakanan, perubatan. Lepas tu buat poster ni mungkin dalam peringkat sekolah. Okey, pendedahan terhadap sunnah. Lepas tu program-program. Kemudian, okey, itu sahaja itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Minta maaf kalau ada tersasul ke apa-apa. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.